Bangi, Sungai Burong. Dia jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada Tuan Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor di Dewan Yang Mulia pada hari ini. Bagi pihak Barisan Pembangkang, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor di atas titah ucapannya yang sangat rasional, ikhlas dan terbuka, dan sentiasa meletakkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat negeri Selangor. Rakyat negeri Selangor bangga dan bertuah berada di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan yang begitu prihatin dengan keselamatan dan kesejahteraan rakyat di semua peringkat, di pelosok bandar, daerah mukim dan kampung-kampung di seluruh negeri Selangor. Duli Yang Maha Mulia Sultan sentiasa mengerti sepenuhnya semua yang berlaku di negeri Selangor dan secara terbuka dan ikhlas memberi pandangan, cadangan dan nasihat-nasihat membina kepada kerajaan dan rakyat demi kesejahteraan, kemajuan dan kepentingan rakyat negeri Selangor. Barisan Nasional sebagai parti yang telah memerintah negeri Selangor selama 50 tahun sejak merdeka hingga tahun 2008 dan telah meletakkan asas yang kukuh kepada pembangunan sosioekonomi dan kemantapan politik negeri Selangor sehingga ke tahap negeri maju pada tahun 2005. Seperti mana yang kita nikmati sekarang, sangatlah prihatin apa yang berlaku di Selangor sekarang. Dan kita akan terus memantau, memberikan kritikan-kritikan yang konstruktif dan cadangan-cadangan bagi memastikan apa yang telah kita wariskan kepada kerajaan sekarang dipelihara dan ditambah baik demi kesejahteraan dan keselamatan rakyat di negeri Selangor. Tuan Speaker, sebagai sebuah parti yang menyokong dan memperjuangkan prinsip demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, kami menghormati keputusan rakyat yang telah memihak kepada Pakatan Rakyat pada PRU 12 dan PRU 13 serta pilihan raya kecil Kajang baru-baru ini. Walaupun begitu, kami akan terus membangkitkan berbagai isu sosioekonomi dan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat serta keselamatan rakyat negeri Selangor dari segi jangka pendek dan jangka panjang yang belum lagi mendapat penyelesaian sepenuhnya. Yang berhormat, Taman Templer nak bertanya. Ya? Taman Templer nak bertanya. Serta tindakan kerajaan. Belum mula lagi lah. Apa nak bagi isu? Kita baru mukadimah. Sungai Burong nak bagi ke tidak? Tak adalah teruskan. Yang bila isu kan boleh lah. Saya akan bagi ruang. Duduk Taman Templer. Justru itu dalam sidang Dewan Yang Mulia ini, khususnya dalam perbahasan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan, kami akan teruskan membangkitkan isu-isu lama dan baru, terutama isu-isu yang berikut: kestabilan politik negeri Selangor, janji-janji manifesto pilihan raya, termasuk manifesto PRU yang ke-12 yang belum dilaksanakan lagi, walaupun yang amat berhormat Menteri Besar menyatakan bahawa manifesto bukanlah satu janji yang perlu ditunaikan. Yang ketiga ialah urus tadbir atau good governance kerajaan negeri dan agensi-agensi kerajaan negeri seperti PKNS, KDEB, BNSB, Yayasan Selangor, UNICEL dan MBI ataupun Menteri Besar Pemperbadanan, dasar-dasar belanjawan dan perpustakaan negeri serta isu industri air dan pengurusan pasir yang kemudian akan dibahaskan oleh teman-teman saya kemudian. Yang berhormat Sungai Burong, Taman Templer minta mencelah. Dah masuk isu tadi, ada isu. Terima kasih Timbalan Speaker. Sungai Burong ada menyebut berkenaan dengan manifesto PRU yang ke-12.
kita di dalam sidang yang mulia ini perlu nyatakan secara terperinci untuk memudahkan di peringkat kerajaan bersama Esko untuk menjawab. Sila nyatakan apa sebenarnya yang tidak ditunaikan secara jelas. Terima kasih. Itulah benda tu baru orang kata poin-poin mukadimah. Nanti kalau kita uraikan, kita akan sebutkanlah satu persatu, ya. InsyaAllah. Okay. Tuan Speaker, mengenai kestabilan politik negeri dan pilihan raya kecil, PRK N25 Kajang. Dalam tempoh 6 tahun pemerintahan Kerajaan Pakatan Rakyat, kita telah menyaksikan perbalahan dalaman parti dalam kerajaan pembangkang yang telah menjejaskan kelicinan pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor. Sesuai dengan teguran Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang menyebut bahawa wakil-wakil rakyat janganlah bercanggah dan berbalah mengenai perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sebaliknya, hendaklah menjalankan tugas-tugas mereka untuk kebaikan serta kesejahteraan rakyat di Selangor. Sungai Burong, Ulu Kelang minta mencelah. Okey, sebentar lagi, ya. Kita habiskan, ya. Kerana itu, Sungai Burong ingin mengambil kes daripada isu politik dalaman yang berlaku dalam negeri ini dan juga PRK Kajang yang telah menyebabkan kekalutan dan kemelut politik di dalaman yang menjejaskan pentadbiran di negeri Selangor ini. Kelang. Terima kasih Sungai Burong. 2 kali saya dengar istilah kerajaan pembangkang. Adakah Sungai Burong membaca teks ucapan titah tuanku? Dan di mana muka surat berapa ada dikatakan kerajaan pembangkang di dalam? Sebut PKR ni, kerajaan PKR. Tak 2 kali. Ya, okey. Kerajaan PKR, ya. Okay. Terima kasihlah. Betulkan kerajaan PKR yang memerintah. Kerajaan Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat Sungai Burong. Kerajaan Pakatan Rakyat. Kita mengakui kita 6 tahun pemerintahan kerajaan Pakatan Rakyat, ya. Saya sebut tadi, ya. Yang telah berlaku polemik politik dalaman, ya. Tuan Speaker, pada tahun 2016 Pesuruhjaya PAS Selangor yang pada masa itu juga Adun Gombak Setia dan ahli Esko Kerajaan Selangor dipecat dari parti dan juga Esko Kerajaan kerana tindakan mempertahankan JAIS dan dalam isu DMC, MBSA dan isu arak dan beberapa isu dasar yang melibatkan kedudukan agama Islam selaras dengan perlembagaan negeri dan enactment pentadbiran Islam di Selangor. Tapi apa yang lebih teruk, ya, dan memalukan ialah pergolakan terbuka Parti Keadilan Rakyat, terutamanya yang melibatkan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, merangkap Adun Pelabuhan Kelang dan juga Yang Berhormat Adun Bukit Antarabangsa, merangkap pengurusi Tuan Selangor dan Timbalan Speaker, peraturan tetap. PKR Kebangsaan. Ya. Peraturan tetap. Perbalan ini Kejap, duduk. Ya, Sungai Burong. perkara 35, subsection 36, seorang ahli hendaklah menghadkan percakapannya kepada perkara yang dibincangkan sahaja dan lain-lain. Saya rasa titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan tidak ada membangkit perkara-perkara tersebut. Jadi saya ingin showkan kepada Dewan Yang Mulia ini untuk hadkan kepada ucapan titah Sultan. Yang Berhormat Bukit Lanjan, saya rasa ini titah ucapan tuanku, dia memang tajuk dia luas, jadi saya bagi Ketua Pembangkang untuk sentuh secara umum. terima kasih Tuan Speaker. Dan saya memang menghadkan ucapan saya kepada perkara yang dibangkitkan dalam titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Itu tadi sebab saya sebut, ya, bahawa kenyataan Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang mengingatkan kita wakil-wakil rakyat jangan bercanggah dan berbalah, ya, ketaping, ya, mengenai perkara yang tidak berfaedah. Sebaliknya menumpukan kepada tugas mereka untuk kebaikan serta kesejahteraan rakyat negeri Selangor. Ini yang saya ingin perkatakan, bahawa apa yang berlaku di negeri Selangor inilah yang menyebabkan rentetan peristiwa
yang menyebabkan orang kata kekalutan yang berlaku di negeri Selangor yang tidak sepatutnya berlaku dalam keadaan biasa. Tuan Speaker, saya ingin menyambung perbicaraan saya. Tetapi apa yang lebih teruk dan memalukan ialah pergolakan terbuka antara Parti Keadilan Rakyat, terutama adun Pelabuhan Kelang dan juga adun Bukit Antarabangsa. Dan perbalai ini juga bukan melibatkan isu-isu pribadi dan parti, tetapi merisu pentadbiran negeri dengan syarikat-syarikat negeri. Malahan isu-isu dalaman parti juga telah mengheret kepentingan rakyat dan kelicinan jentera kerajaan tanpa ada penyelesaian yang muktamad. Sehingga hari ini saya rasa, dan mungkin akan berterusan lagi. Kita tengoklah episodnya. Ya. Malahan isu-isu puncak kepada pergolakan inilah apa yang berlaku kepada PKNS berikutan dengan kedudukan YB Adun Bukit Antarabangsa sebagai ahli lembaga pengarah PKNS dan penyelesaian konflik melalui Kajang MUF dengan izin, iaitu keputusan penasihat PKR merangkap penasihat ekonomi Selangor yang memaksa Adun Kajang meletakkan jawatan bagi membolehkan pilihan raya Kajang diadakan pada 23 Mac 2014 yang menimbulkan banyak kontroversi. Walaupun PKR boleh mendabik dada kerana berjaya mempertahankan kerusi tersebut seperti yang telah diduga, banyak persoalan yang boleh dibangkitkan seperti berikut. Pertama, perletakan jawatan Adun Kajang adalah satu pengkhianatan kepada mandat rakyat PRU13 yang telah memberi kemenangan majoriti besar sebanyak 6,824 undi kepada Adun PKR Kajang. PRK Kajang merupakan satu tindakan mempermainkan proses demokrasi yang diadakan semata-mata untuk memenuhi agenda parti dan pribadi pemimpinnya. Kedua, PRK Kajang tidak perlu dan tidak munasabah diadakan. Satu, pembuangan masa, pembazilan wang rakyat, melibatkan kos sebanyak RM1 juta kepada Suruhanjaya Pilihan Raya yang tidak termasuk sekian? Tak ada, okey. Tidak termasuk agensi lain kerajaan yang terlibat membantu SPR. Hasilnya hanya dapat seorang wakil rakyat yang baru. Sungai Burong, Kampung Tengku minta mencelah. Mencelah. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Burong, Yang Berhormat Tuan Timbalan Speaker. Saya hanya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Apabila Ketua Pembangkang menyebut tentang perkara ini, sedagar Yang Berhormat Ketua Pembangkang, perkara yang sama juga berlaku di atas parti yang diwakili oleh Ketua Pembangkang sendiri. Bukan kali pertama tapi dua kali. Kali pertama Pematang tahun 1996. Tahun kedua 2014 Dun Balingian Sarawak. Cukup sama, cukup mirip. Adakah Yang Berhormat juga menegur? Kalaulah Yang Berhormat menegur Dun langkah Kajang ini, jadi saya dapat tanya kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang, tegurkah juga Yang Berhormat terhadap langkah Balingian Sarawak? Terima kasih. Balingian Sarawak itu lain. Sama, itu sama. Bukan kerana ya, kerana wakil rakyatnya ya, telah dilantik menjadi ya, nak jadi TYP. jawatan yang Tengku. khusus. Tenang. Kerana itu jawatan itu dikosongkan. Ya. Ini tidak. Jadi saya jawab ni. Bertenang semua, kita bagi Sungai Burong teruskan. Ya, saya jawab tadi ya. Penjelasan. Di Balingan Sarawak tu, kerusi itu dikosongkan dan dia menduduki tempat. Adun yang ada pada masa itu mendapat jawatan yang lebih tinggi dan dikosongkan. Ya. Tetapi di Selangor, ya. Ada satu soalan Saya jangan lepas tu. Sungai Burong. Saya Ya. bagi pada ya Siandalan. Okey. Tetapi di sini ya, wakil rakyatnya orang yang muda, bertenaga, elok ya, menjalankan tugas dengan baik, ahli PSC, saya duduk bersuara dengannya
2 hari sebelum Tuan ini, Timbalan Speaker, tidak ada apa saya pun minta penjelasan daripada Sungai Buruh. masalah. Exco saya minta kalau boleh tak saya minta penjelasan sebab boleh jawab dalam penggulungan. Saya bagi pada backbencher. Cepat. Baik, jelas. Terima kasih. Saya satu soalan saja. Adakah ini berbanding dan sama dengan bila di Barisan Nasional Kuala Selangor diletakkan jawatan dan Permata letakkan jawatan? Permata jadi lepas tu dia Permatang lawan untuk Parlimen dan yang Parlimen tu melawan untuk DUN, lepas tu menjadi Menteri Besar Negeri Selangor. Takkan ini pembazir juga untuk rakyat semua? Kita akan tengoklah ya, tujuan dia. Pertama ni kita nampak jelas ya, mengapa PRK itu diadakan. Nah, ada krisis. Bila kita tahu pertama ada krisis pergolakan yang besar di dalam negeri Selangor. Perlu diselesaikan. Lepas itu kita dengar ya, ini menteri besar yang ada ini perlu ditukar dan digantikan oleh calon yang baru daripada penasihat ekonomi Selangor ya, yang dikenali sebagai orang kata Muftu Putrajaya ataupun Kajang Mun. Inilah yang berlaku. Yang Muhammad Sungai Burung, Kota Anggerik dan Payajaras minta mencelah. Okey. Ketiga, Nak bagi ke tidak? ya, PRK nanti dulu saya ambil. Saya bagi ada sebab saya dah habis nanti saya bagi. Okey. PRK. Mohon penjelasan, Tapi penjelasan. Saya nak minta izin dengan Tuan Speaker sebab saya ada banyak isu yang saya nak bincangkan. Jadi beri peluang ya saya. Pak Jelas, mohon penjelasan. Apa ketua pemangkang kita bagi lebih sikit, jangan risau. Ya, mohon penjelasan. Jangan fikirlah lebih banyak sikit ya. Okey. Kalau nak teruslah berbahas sampai malam, apa salahnya? Ketiga, PRK Kajang satu agenda politik PKR untuk masalah pimpinan utama PKR Selangor, khususnya yang amat berhormat Menteri Besar Selangor dengan pengurusi PKR Selangor, iaitu Adun Bukit Antarabangsa. PKR Kajang salah gunakan mandat pengundi-pengundi Kajang untuk menyelesaikan masalah dalaman PKR, menyalahgunakan proses demokrasi. Parti-parti lain dalam Pakatan Pembangkang pun tidak menahu, Pakatan Rakyat tidak tahu menahu dan dilundingi tentang ini di peringkat awal. Keempat, PRK Kajang sebenarnya lebih kepada agenda pribadi penasihat PKR merangkap penasihat ekonomi Selangor. Mohon penjelasan. Saya landasan untuk simpati dan mendapatkan sokongan rakyat dalam memantapkan kedudukan politik dan masalah pribadinya dengan Sungai Burung, Payajaras yaitu minta mencelah. Penjelasan. Ya, Mohon penjelasan. siap. Saya habiskan ni. Ya. Lepas tu saya bagi. Pribadinya dengan mahkamah iaitu isu liwat Saiful Bahri yang belum selesai. Di peringkat awal, penasihat PKR dijangka menjadi calon N25 Kajang yang akan membolehkan beliau menjadi Menteri Tuan Besar Selangor Tuan menggantikan Timbalan Adun Speaker, Kelaban Kelang. peraturan tetap. Juga sebagai Duduk. landasan Putrajaya. Sungai Burung duduk peraturan tetap. Section 35 subsection Peraturan. peraturan 35 di mana Sungai Burung tidak sepatutnya membaca ucapannya. Tadi saya dah saya teliti dari awal sampai sekarang masih baca. Ini dah tak ada modal lah, dah lama ya. Sungai Burung, saya setuju. Padang muka. Sungai Burung, dengar kejap. Saya setuju tadi sebab daripada awal sampai sekarang memang banyak membaca. Saya minta kurangkan. Dia fokus pada ni. Sebab itu peraturan tetap kita. Tuan Speaker, saya tak membaca. Saya berpandang Sekarang ya, tadi memandang ke tepi ya. memanglah memandang. Tapi tadi Sungai Burung. Ya. Memandang Adun Baru Kajang. Ya. Okey, Sungai Burung. Tadi Sungai Burung waktu peringkat awal memang dia sandarkan teks dan bila orang kacau pun sambung balik teks yang sama. Ya, jadi sebab itu saya minta kurangkan. Saya tak kata tak boleh tengok, saya minta kurangkan bergantung pada teks. Okey, boleh. Tak ada hal lah. Ya. Okey. Tuhan Maha Adil, ya. Kita manusia boleh merancang. Penasihat PKR boleh berancang, ya. Tuhan Maha berkuasa, ya, dalam menentukan segala-galanya. UMNO bukannya Tuhan, ya. Ini kehendak Tuhan. Kalau Tuhan nak jadikan, ya, kapal terbang boleh hilang, ya. Itu dia.
Jadi kalau dah takdir Tuhan ya. Yang ni saya minta balik topik ya. Balik topik ya. Sampai kapal terbang ya. Orang apa orang kata mengganggu ucapan saya. Terima kasih Tuan Pusika yang baik hati ya. Berdasar perkara maka ahli parlimen bertempuh memang tidak layak bertanding berikutan keputusan Mahkamah Rayuan pada 6 Mac 2014. Maka terselamatlah negeri Selangor daripada terjebak kemungkinan ya menteri besar yang ada sekarang ni hilang jawatan. Ya. Ada soalan. Ya. Adakah Sungai Buloh setuju dengan saya bahawa sebab ketakutan UMNO untuk Anwar Ibrahim jadi Menteri Besar Selangor lah yang dijatuhkan hukuman 5 tahun di penjara, bukannya sebaliknya. Inilah Trianda Selas ni ya. Dia dah keliru. Ya, bahawa kita duduk ni ada 3 sistem. Sistem legislatif dengan izin ya, sistem kehakiman ya, dan sistem eksekutif. Keputusan yang dibuat itu oleh mahkamah, bukan oleh pihak eksekutif. Kecuali sangkaan buruk, sangkaan jahat, fitnah-fitnah yang mengaitkan sistem kehakiman kita dengan orang kata tangan-tangan raib. Itu adalah tuduhan-tuduhan macam itu. Ya. Sungai Burong, Kota Anggrek minta mencelah. Nak bagi ke tidak Sungai Burong? Ya. Kota Anggrek. Banyak orang munafik ni. saya nak cerita banyak orang munafik dalam dunia ni. Okey, kita beri laluan. Sungai Burong adakah setuju? Kenapa dalam kes seperti bekas Presiden MCA, pendakwa raya tidak merayu kes itu? Dalam kes pembunuhan Anton Tuya, pendakwa raya tidak membawa rayuan kes itu. Tapi dalam kes Syed Anwar Ibrahim, terpaksa melantik orang luar menjadi pendakwa raya. Apa dengan Sungai Burong? Greg ni bukan lawyer ya. Saya kena cek orang lain, dia boleh jawab lah. Saya tak payah jawab ya. Ini kuasa undang-undang ya, di bawah Kementerian Kehakiman, kuasa AG. Ini semua ada peruntukan undang-undang ya. Ini boleh dijelaskan. Saya akan teruskan. Boleh mencelah sikit Sungai Burong. Sungai Burong, Permatang minta mencelah. Kawan boleh ya. Terima kasih. Saya nak tanya Sungai Burong lah. Tadi Andalas kata oleh kerana keputusan mahkamah memenjarakan Anwar Ibrahim kerana UMNO takut. Saya ingat saya minta pendapat Sungai Burong lah. Dah 2 kali dah berdepan dengan Anwar Ibrahim. 2008, 2013. Tetap tak menang juga Putrajaya. Tak ada sebab BN nak takut yang berhormat. Setuju ya saya? Tak ada takut sebenarnya. Kita dah berdepan dengan Anwar Ibrahim. Berdepan. Satu sama satu. Dan tak menang pun 2008, 2013 tak menang. Masih Putrajaya kita menang walaupun soal majoriti parlimen itu tak dapat 2/3 itu bukan soalnya, tapi masih kekal. Tak ada sebab pun BN nak takut sebenarnya dengan siapa-siapa pun. Saya minta pendapat Sungai Burong. Ini kalau mahkamah tidak memihak kepada ya mereka kata macam-macam lah keburukan mahkamah dan sebagainya. Tapi kalau mahkamah memihak kepada mereka seronok lah dia sendiri. Jadi sebenarnya sistem mahkamah ni adil ya. Cuma kita aja yang rasa tak adil ya. Okey, saya nak sambung ya. Adalah jelas bahawa PKR hanya lebih bermotifkan kepentingan pribadi ya, penasihat PKR. Ini merupakan satu lagi konspirasi ciptaan parti itu untuk menghidupkan kembali reformasi kali kedua ya. Dengan mengalihkan perhatian rakyat untuk kembali turun ke jalan raya. Ada Bukit Antarabangsa ya, sendiri mengakui ya, cubaan untuk menghidupkan reformasi 2 semata-mata untuk kepentingan pribadi penasihat PKR merangkap penasihat ekonomi Selangor. Sebagaimana yang disiarkan melalui The Malaysian Insider pada 8 Mac 2014. Mengulangi skrip pada tahun 1998 yang mana parti ini seolah-olah merancang untuk menyerang sistem kehakiman, selain daripada menuduh kerajaan kononnya telah merancang keputusan mahkamah yang mengenakan hukuman penjara terhadap penasihat PKR. Malah perancangan ini jelas jahat menerusi Konvensyen Pakatan Rakyat pada 8 Mac 2014 yang mana konvensyen itu telah
sepatutnya membincangkan usaha-usaha memantapkan kerjasama di antara PKR, DAP dan PAS bertukar menjadi medan mengecam dan memburukkan sistem kehakiman serta pemimpin Barisan Nasional. Kelima, paling melucukan dalam kempen PKR di Dun Kajang, PKR telah melancarkan manifesto Kajang yang kononnya menarik pengundi di kawasan itu. Apakah PKR lupa bahawa Kajang itu sebahagian daripada negeri Selangor yang ditampilkan mereka sendiri sejak tahun 2008 lagi? Mengapa perlu diadakan manifesto berkenaan sedangkan kerajaan negeri boleh melaksanakan agenda pembangunan mereka secara terus di kawasan Dun tersebut? Apakah kerajaan negeri di bawah Pakatan Rakyat mengabaikan rakyat di kawasan itu selama ini hingga memerlukan satu manifesto baru? Sebenarnya manifesto PKR membuktikan kegagalan adun PKR menjalankan tugas sejak mandat daripada tahun PRU 2012. Keenam, walaupun calon PKR dapat mempertahankan kerusi Dun Kajang dalam PRK Kajang pada 23 Mac 2014, tetapi gagal menarik kehadiran pengundi yang merosot daripada 88.4% kepada 72%, iaitu daripada 34,290 pengundi kepada 28,314 pengundi. PKR bukan saja gagal untuk mencatat kemenangan luar biasa, walaupun ada juga dan dia kata janganlah bertanding Barisan Nasional, nanti hilang deposit tak tentu pasal. Ya. Tapi undi majoriti PKR telah menurun sebanyak 1,445 daripada 6,824 undi pada PRU, daripada PRU 13 kepada 5,379 undi. Kemerosotan majoriti pengundi dan jumlah pengundi membuktikan kemerosotan sokongan pengundi Kajang kepada PKR. Satu undi protes kepada PKR yang maksa PKR Kajang berlaku hanya untuk keadilan pribadi penasihat ekonomi PKR yang dilanda banyak masalah pribadi daripada keadilan untuk rakyat Kajang. Tetapi selepas PRK Kajang yang menarik perhatian rakyat Selangor dan Malaysia amnya ialah apakah yang akan berlaku seterusnya? Adakah niat asalnya untuk menggugurkan Adun Prabowo Kelang sebagai Menteri Besar Selangor dengan tokoh PKR lain akan diteruskan? Siapa calonnya Adun Kajang yang baru? Merangkap Presiden PKR atau Adun Bukit Antarabangsa merangkap timbalan Presiden PKR Kebangsaan dan pengurusi PKR Selangor? Jika perubahan jawatan Menteri Besar Selangor mengikut protokol parti, sudah barang tentu Adun Kajang yang juga penasihat Presiden PKR yang layak. Maka yang menjadi mangsa ialah Adun Bukit Antarabangsa yang sejak dahulu lagi mengidamkan jawatan Menteri Besar Selangor dan punca kepada perselisihan yang berlaku. Saya membangkitkan perkara ini bukan hendak mencampuri urusan dalaman PKR. Tapi seperti yang telah kita saksikan di masa lalu, perbalahan di antara mereka berdua telah menjejaskan kelicinan pentadbiran negeri Selangor seperti yang berlaku dalam isu PKNS dan memorandum kelab penyokong kerajaan yang diketuai oleh Adun Bukit Antarabangsa kepada yang amat berhormat Menteri Besar pada tahun 2012. Maka akan berteruslah masalah dalam PKR yang sudah barang tentu akan menjejaskan kelicinan pentadbiran negeri Selangor dan yang menjadi mangsa ialah jentera kerajaan dan rakyat Selangor keseluruhannya. Kerana itulah Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah mengingatkan dalam kitab ucapannya supaya menamatkan segala bentuk perbalahan dan pergolakan demi untuk kesejahteraan dan kebaikan rakyat di negeri Selangor. Tuan Speaker, kedudukan dan peranan penasihat ekonomi negeri Selangor. Sempena persidangan Dewan Yang Mulia pada hari ini, saya ingin membangkitkan kedudukan dan peranan ahli Parlimen Permatang Paut merangkap penasihat PKR
dan Ketua Pembangkang Dewan Rakyat sebagai penasihat ekonomi Selangor. Dalam tempoh 6 tahun pelantikannya, apakah sumbangan besar penasihat ekonomi Selangor kepada pembangunan ekonomi Selangor? Mengapa tidak bertindak tegas terhadap beberapa banyak penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa yang berlaku di PKNS, Yayasan Selangor, Unisel, KDB, PNSP dan lain-lain agensi kerajaan? Mengapa masih terdapat kroni di kalangan ahli lembaga pengarah, ketua-ketua eksekutif, pegawai-pegawai kanan agensi kerajaan seperti di Unisel, PKNS, Yayasan Selangor, KDEB, MBI, PKPS dan PNSP? Sama ada kroni penasihat ekonomi atau yang amat berhormat Menteri Besar atau kroni ketua-ketua eksekutif agensi berkenaan. Sebagai seorang yang terlibat dalam usaha-usaha membenteras kegiatan tidak bermoral semasa dalam Barisan Nasional dan pemimpin masyarakat Islam pada masa lalu, mengapa gejala-gejala sosial yang berlaku berleluasa di negeri Selangor dibiarkan dengan wujudnya beratus-ratus pusat hiburan halal dan haram, bajet-bajet hotel yang dihalalkan oleh kerajaan Selangor? Sebagai tokoh yang lantang bersuara mengenai perjuangan rakyat miskin, mengapa kerajaan negeri Selangor tidak bersungguh-sungguh dalam program perumahan untuk rakyat berpendapatan rendah dan pembangunan ekonomi usahawan muda dan golongan peniaga? Walaupun beliau menegur kerajaan negeri mengenai dasar fiskal yang mengutamakan reserve besar tanpa menumpukan pembangunan fizikal dan infrastruktur, sejauh manakah kerajaan negeri menyahut nasihat dan tegurannya, atau itu cuma drama politik semata-mata bagi mengaburi mata rakyat? Yang jelas dan realitinya, beliau banyak terlibat dengan program-program politik kepartian saja. Mungkin itulah tujuan sebenar beliau dilantik sebagai penasihat ekonomi Selangor bagi menghalalkan penglibatan politik beliau di Selangor melalui pembiayaan kewangan kerajaan Islam. Sungai Burung, Permatang minta mencelah. Kalau jawatan tersebut, Permatang minta mencelah. Kawan. Minta penjelasan. Saya minta penjelasan ya. boleh habis sikit. Okey. Kawan pun katanya menjejaskan saya punya ni ya, konsentrasi. Nanti berkelajan kata saya pula baca teks ya. Wah, Kota Anggrek dia prihatin pada saya. Bukankah lebih sesuai dia nak cari itu mana kita tadi disebut kan? Bukankah lebih sesuai kalau jawatan tersebut ditukar kepada penasihat politik dan ekonomi negeri Selangor? Kalau sebagai penasihat politik, beliau juga gagal menyelesaikan masalah politik dalaman. Saya minta penjelasan daripada Sungai Burung. Okeylah, saya bagi Pematang dulu. Tak, Permatang tak minta sekarang. Itulah, dia tak minta pula you bagi dengan Kena dia. tunggu Permatang minta lagi. Tunggu minta. Pematang. Okey, tak apa, kalau macam tu dua-dua duduk Sungai Burung Oh, teruskan. kamu nak tunggu Pematang. Mana satu? Nak tunggu Permatang minta dulu atau nak teruskan? Saya teruskan kalau Pematang Ataupun nak minta. bagi rawang? Saya teruskan dulu. Teruskan dulu. Kalau Pematang minta, saya bagi Pematang. Lepas tu bolehlah rawang. Saya Pematang tak minta ni, Rawang yang minta. Kenapa nak tunggu? Teruskan minta? dulu Sungai Burung. Teruskan. Mengapa perselisihan faham dan pergerakan politik terbuka antara Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan pengurusi PKR Selangor ada bukit antara bangsa yang sudah lama berlaku tidak dapat diselesaikan? Persaingan peribadi untuk jawatan Menteri Besar melibatkan agensi-agensi kerajaan dan Tuan juga Timbalan kerajaan Speaker, dalam saya pencaturan nak minta penjelasan Ya. Sungai Burung. Okey. Okey, Sungai Burung lagi. Ya. Saya ingin bertanya sebab saya tengok teks Sungai Burung tu hampir separuh dia bincang tentang keadilan. Ada tak ini Sungai Burung berminat nak masuk keadilan? Sebab saya nampak banyak pemimpin kita disebut tu. Jadi itulah saya nak minta penjelasan sikit.
Jelas dia rujuk teks tu Tuan Dimara Speaker. Sampai dia sendiri nak rujuk balik teks mana yang dia sehabis baca tadi. Itu bukan pertanyaan ya. Okeylah, itu di pencelahan. Tak perlu dijawab. Okay. Saya mohon penjelasan sikit lah. Terima kasih Tuan Speaker. Sungai Buloh tadi ada menyebut beberapa perkara mengenai kroni lah yang dilantik. Sebab seingat saya lah dalam Dewan ini, Yang Mahmud Amti Besar, kerjasama dalam Dewan ataupun di luar Dewan pernah buat satu penyataan terbuka bahawa pelantikan kroni-kroni sebagaimana kononnya zaman BN dulu takkan dilaksanakan dalam zaman kerajaan sekarang. Termasuk juga kalau kita ingat dulu pelantikan ahli-ahli majlis tak melibatkan pun ahli-ahli parti, yang saya dimaklumkan begitu. Tapi nampaknya sejak akhir ini perubahan ini berlaku dan pelantikan juga beberapa orang yang saya rasa memang terang ahli parti dan yang terkini. Kalau kita tengok pelantikan bekas Divisi Politik Menteri Besar sendiri sebagai pengerusi JLC yang terbesar di negeri Selangor, KDB, sebagai pusat eksekutif KDB. Jadi saya nak minta apa pendapat Sungai Buloh. Jadi ini saya ingat satu perkara yang ada perubahan lah. Macam mana tu? Terima kasih. Terima kasih Mak Sang ya. Memang betul lah tu ya. Kadang apa paku dulang paku sepih mengata orang dia yang lebih. Ini kita boleh tahulah ya. Dan kita banyak apa orang kata fakta-fakta yang membuktikan perkara tersebut ya. Walaupun kita tahu ya, kerajaan negeri maklumkan bahawa penasihat ekonomi Selangor hanya dibayar RM1 ya. Berapa sebenarnya kos operasi Sekretariat Pejabat Penasihat Ekonomi Selangor dan jumlah keseluruhan sejak 6 tahun diwujudkan, termasuk penggajian pegawai dan kaki tangan serta kegiatan aktiviti dalam dan luar negeri. Bekas Divisi Politik Menteri Selangor yang sekarang dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif MBI telah mengesahkan dalam satu laporan portal www.mole.my pada 30 November 2014 mengatakan kerajaan negeri membelanjakan allowance sebanyak RM150,000 setahun kepada penasihat ekonomi Selangor, walaupun ada pihak yang mendakwa allowance tersebut bernilai RM1.2 juta. Jika jumlah allowance RM150,000 itu dikira sebagai pembayaran gaji, ini bermakna bagi tahun 2012 dan 2013, penasihat ekonomi Selangor itu menerima gaji sebanyak RM12,500 sebulan, yang mana gajinya adalah lebih tinggi daripada gaji adun-adun Selangor yang menerima kenaikan baru sebanyak RM11,250 sebulan bermula tahun ini. Jika demikian gaji yang diterima oleh penasihat ekonomi Selangor, maka kita melihat betapa hipokritnya kerajaan negeri. Pakatan Rakyat sebelum ini yang mengatakan gaji penasihat ekonomi Selangor hanya RM1 saja. Jika jumlah allowance keseluruhan RM150,000 yang diterima oleh penasihat ekonomi Selangor itu dibayar atas tuntutan-tuntutan lain seperti perjalanan dan hotel, sama ada di dalam dan di luar negara, apakah hasil yang telah dibawa oleh beliau untuk memanfaatkan ekonomi Selangor? Yang kita nampak ialah penasihat ekonomi negeri ini lebih banyak memburuk-burukkan nama Malaysia di luar negara. Jika setiap ahli kabinet kerajaan Malaysia diukur capaiannya melalui KPI, apa pula kayu ukur yang digunakan untuk menilai prestasi penasihat ekonomi Selangor? Sehingga hari ini kita tidak nampak sebarang hasil daripada pelantikan penasihat ekonomi Selangor ke jawatan tersebut. Sekurang-kurangnya yang didedahkan kepada rakyat. Kalaupun ada pelaburan masuk ke Selangor sepanjang tempoh pelantikan penasihat ekonomi Selangor, itu adalah hasil usaha yang dijalankan oleh Kerajaan Persekutuan melalui MAIDA di samping pengembangan syarikat-syarikat yang sedia beroperasi di Selangor sejak dahulu lagi. Saya ingin membangkitkan kedudukan Ketua Eksekutif Penasihat Ekonomi Selangor yang pernah dipegang oleh pengarah strategik PKR yang sekarang merupakan ahli Parlimen Pandan. Beliau juga didapati tidak memberi apa-apa sumbangan kepada pembangunan ekonomi
Selangor sebagai ketua eksekutif. Jika penasihat ekonomi Selangor menerima allowance sebanyak RM150,000, berapakah pula allowance gaji yang terima oleh beliau ketika menduduki jawatan itu sejak 2009 hingga 2012. Habarnya sehingga RM30,000 sebulan. Sehingga kali ini kerajaan negeri masih tidak mendedahkan gaji sebenar yang diterima oleh Rafi sepanjang pemegangan jawatan tersebut. Sungguh pun begitu, jawatan penasihat ekonomi, ketua eksekutif serta pejabat penasihat ekonomi Selangor itu sendiri dilihat seakan-akan sengaja diwujudkan tanpa menempatkan kroni-kroni PKR bagi mereka Tuan mendapatkan Timbalan Speaker, gaji negeri, kerajaan negeri dan peraturan melakukan tetap 36 Yang Berhormat Sungai Burong. perkara 6. Peraturan tetap ya. Duduk Sungai Burong, peraturan tetap. Ya, Rawat. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas sesiapa ahli lain. Jadi ini maksudnya, dan saya ingin merujuk kepada perkara peraturan tetap 36/11/9 pula. Juga dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebutkan kelakuan atau sifat mana-mana ahli parlimen atau Dewan Negeri atau mana-mana pegawai kerajaan selain daripada kelakuan pada menjalankan urusannya sebagai ahli parlimen atau Dewan Negeri atau pegawai kerajaan. Yang Berhormat Sungai Burong, saya minta teruskan fokus kepada ucapan tadi. Kita mencabar kerajaan negeri. Pak Speaker, kita mencabar kerajaan negeri supaya mendedahkan senarai terperinci pembayaran gaji, allowance serta tuntutan yang dibuat oleh penasihat ekonomi Selangor semenjak tahun 2009 hingga kali ini. Senarai ini termasuklah jumlah pembayaran gaji, allowance serta tuntutan yang telah dibuat oleh pengarah eksekutif pejabat penasihat ekonomi Selangor sejak tahun 2009 hingga 2012. Selain itu, senarai mereka termasuklah aktiviti yang dijalankan oleh mereka dalam pembangunan ekonomi Selangor, termasuk beberapa jumlah syarikat-syarikat asing yang telah dibawa mereka melabur ke negeri ini daripada tahun 2009 hingga hari ini. Tuan Speaker, rakyat negeri Selangor berhak mengetahui peranan dan sumbangan sebenar penasihat ekonomi Selangor, merangkap ahli permatang pauh, penasihat PKR dan ketua pembangkang Dewan Rakyat yang telah sibuk bukan saja dengan masalah serta kegiatan di peringkat nasional dan antarabangsa, tetapi sentiasa berhadapan dengan berbagai isu pribadi yang memerlukan tumpuan masa bagi menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sentiasa turun naik mahkamah dan sudah barang tentu tidak ada masa untuk memikirkan masalah ekonomi dan rakyat negeri Selangor. Kita tidak mahu penasihat ekonomi Selangor menggunakan kedudukannya untuk agenda politik pribadi sebagai penasihat PKR dan ketua umum Pakatan Pembangkang. Menggunakan kewangan dan kemudahan kerajaan negeri dan agensi-agensi kerajaan negeri untuk kegiatan pribadi dan parti-parti di dalam Pakatan Pembangkang. Sebagai contoh, semasa PRK Kajang, Stadium Kajang digunakan sebagai pusat kempen PRK sepanjang tempoh pilihan raya tersebut. Yang Berhormat Sungai Burong, Hulu Kelang minta mencelah. Dua kali disebut Pakatan Pembangkang. Okey. Tarik balik. Betul kan ya? Pakatan Rakyat. Okey. Kena minta penulis skrip, betul kan Okey, penulis skrip tolong betulkan ya. Terima kasih. Sebenarnya kita amat kecewa tentang tindak tanduk penasihat ekonomi Selangor yang tidak berjiwa patriotik dan bertanggungjawab. Walaupun beliau pernah dipeluang menjadi timbalan Perdana di Malaysia dan juga timbalan Presiden UMNO, merangkap timbalan pengurusi Barisan Nasional dan pernah memangku jawatan Perdana Menteri Malaysia. Beliau sentiasa mengkritik, memfitnah dan memburukkan negara, bukan saja dalam negara tetapi di luar negara, dan tidak mempertahankan imej Malaysia di luar negara, termasuk dalam isu-isu keselamatan negara. Malahan dalam tragedi MH370, beliau menggunakan forum antarabangsa semasa berada di London melalui temu ramah dengan akhbar British, The Telegraph, Yang Berhormat usaha kerajaan Malaysia dalam menguruskan isu kehilangan MH370
374. Kampung Tengku minta mencelah ya. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Yang beliau kritik itu bukan Malaysia. Yang beliau kritik itu ialah cara pegawai-pegawai kerajaan dan menteri menangani krisis sehingga menyebabkan imej negara kita terancam dan tercemar dan tercela. Ini ialah isu dia. Jadi saya minta Yang Berhormat Ketua Pembangkang supaya tahu perkara ini dengan betul-betul. Kritik siapa pun boleh kritik, tapi mesti ada asas. Lebih-lebih lagi dalam isu ini, yang kita kritik itu bukan Malaysia tetapi pegawai dan menterinya. Yang kita cintakan ialah Malaysia dan kita tidak mahu Malaysia tercemar kerana cara penanganan krisis oleh pegawai-pegawai dan Menteri Parisan Nasional yang terkebelakang. Ini ialah isu dia. Okey. Kampung Tengku. Sebenarnya Malaysia ditercela kerana angkara mereka lah yang memburukkan kerajaan Malaysia di luar negara. Ya? Yalah, kalau ini macam yang sebenarnya yang berlaku. Dalam terutamanya dalam isu MH370. Kita tahu, kita sebenarnya dipuji oleh negara antarabangsa dan kita membawa orang kata gerakan untuk mengatasi menyelesaikan masalah kebuntuan yang tidak ada unprecedented ya dalam sejarah tentang kes kehilangan kapal terbang ini. Minta penjelasan. 26 negara tampil membantu kita ya, Minta penjelasan. dan kita bukan saja diberi kepujian oleh pemimpin-pemimpin negara seperti Perdana Menteri Australia, tetapi penasihat ekonomi Selangor tidak ada kerja lain, kerja asyik memburuk-burukkan radio. Yang Berhormat Sungai Burung, Sekincan minta mencelah. Okey. Tak payah ya. Okey. Nantilah Sekincan ya. Saya dah habiskan sikit. Tuan Speaker, berdasarkan kepada prestasi penasihat ekonomi Selangor, saya menyerulah kepada ni yang amat berhormat, betul-betul besar berada. Sudahlah ya. Jadi kita tak salah latih lagi penasihat ekonomi Selangor. Kita tukar orang lain ya. Ataupun saya yakin dan percaya bahawa pimpinan-pimpinan penasihat-penasihat yang ada di Selangor ini cukup hebat untuk memberi nasihat kepada yang amat berhormat Menteri Besar bagi mengurus dan mentadbirkan negeri Selangor ini ke arah yang lebih baik lagi. Amat menyedihkan sekali ya, kerana tindakan daripada penasihat ekonomi Selangor telah banyak mewujudkan ya keadaan haru biru dalam pentadbiran di negeri Selangor. Yang Berhormat Sungai Burung, konflik yang tidak patutnya berlaku telah berlaku ya, yang sepatutnya diselesaikan sendiri oleh penasihat ekonomi Selangor. Ulu Kelang minta Ya, Ulu mencelah. Kelang. Lebih 20 minit Sungai Burung bercakap tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tadi Perkhidmatan kata tak takut, dan Sungai Burung pun setuju dia tak takut. Tapi ini menunjukkan tahap ketakutan yang cukup tinggi. Hingga di Dewan Yang Mulia ini mencanangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim digantikan dengan orang lain. Nasihatkan ya. Kita menasihatkan kerana sumbangan. Saya dah tanya apakah sumbangan dia di negeri Selangor dari segi ekonomi, menyelesaikan politik dalaman di dalam negeri Selangor, antara konflik dengan pemimpin-pemimpin fikiran dalam negeri Selangor itu sendiri tak selesai. Jadi kerana itu cukuplah, enough is enough ya. Kalau boleh saya nak beralihlah kepada isu yang lain ya. Yang Berhormat Sungai Burung, Kota Anggrek, saya minta duduk sebentar kerana pihak kerajaan nak bawa usul ya. Ahli-ahli yang berhormat sekalian,